Dunia ni jauh daripada Allah Ta'ala buat. Ibtida. Dia ada permulaan dunia ni. Hari Allah Ta'ala buat sampai hari ni. Allah Ta'ala tak biasa tengok dengan rahmat dia. Tak biasa paling, tak biasa padu, tak biasa. Orang panggil perhati dengan rahmat. Rahmat ni apa kasih saya. Supaya kita perhati pada anak Anak kecil kita tilik tak puas. Kita tilik dengan kasih saya. Dengan kesian belah. Dengan sifat nyanyo dia budak. Walaupun bukan anak kita tengok budak-budak ni rasa supaya kesian belah. Satu sifat kesian belah. Dunia darul amal, akhirat darul jaza. Dunia ni tempat buat amalan, akhirat tempat balasan. Hak saya duk royak ni makna mata benda yang hak kita berasa kata ada harga di sisi Allah Taala tak ada. Tapi Nabi sebut sikit adalah tu sebaik-baik mata ni lah dunia ni. Al-mar'atus solihah. Ni pipune kita muslimah. Ni pipune kita kaum ibu. Nak royak detik harga, Nabi kata harga. Tapi ya kelimah dia ni bukan semua retina dah. Bukan kata al-mar'atu dah. Ya ada as-solihah. Yang solihah yang baik. Sebab tu ada riwayat juga daripada Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Dalam dunia ni ada mahal lagi kak. Hak Allah Ta'ala beri kepada manusia iman. Lepas tu lepas pada iman tu hak nombor dua. Nombor satu iman, nombor dua orang tino solihah. Hak ni hak Nabi kata mar'atus solihah. Sebab tu hak menghargai hari ni duk ala kehidupan kita, duk ala diri kita sakut pak dengan orang tino yang solihah. Dalam hadis yang lain lagi Nabi sebut juga afdaluhu litanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Afdal, ulama terjemah kalimah afdal ni pemberi Allah yang apa ni daulat mal yang maha yang baik hak lahwi kita, lidah boleh zikir, hati boleh syukur, isteri yang mukminah. Mana zaujatun mukminatun ni gapo ulama kata orang hak bela iman dia bagi kemudahan dalam rumah tangga, suami, isteri, anak, dia bela bab iman, dia fikir iman. Hak ni lah hak pemberi Allah. Mana kait tengok retina banyak hadis. Banyak hadis disebutkan perkara yang Allah Ta'ala menghargai. Hak Nabi sebut kata ada harga. Sebaik-baik benda-benda hak tak ada harga ni, ada ke ada harga? Sakut pak dengan orang tina yang solihah. Sebab tu saudara yang mulia, di hari ni kupur kita ni, peripune kita ni nak royak tentang harga ni ya. Nak wi kita menghargai. Nak pergi pakat nilai, jagalah benda mahal ni kena jaga. Hari ni kalau kita banding milik kita jaga. Kalau kereta baru ni kita selimut saya terbuku sikit. Takut air naik kok. Budak-budak turis dengan batu-batu dengan tudung Coca-Cola kok. Kalau hak buruk tak ada payah mana, tak keluar hujan pun tak sayang mana. Benda mahal supaya tu kat dalam rumah kalau emas tongkam. Emas asli ni kita tak le tu save. Kalau yang dulu ya tak le guri, le payah, ya kamu le pasir, ya buku kan. Sebab benda menghargai. Untuk jaga keselamatan. Kalau emas celuk, emas apa ni emas pelang, emas palsu, tak kau tahu tangga kau tahu UK macam dulu panggil tahu gitu lah. Tak ada bimbang apa sebab bukan benda mahal. Orang panggil tak ada gapo, tak ada kuang sia-sia sikit abuk kalau punah, kalau gaib, kalau hilang, kalau punah ke apa tak ada. Sebab dia tak ada harga. Begitulah saudara yang mulia. Hak Nabi kata baik. Sebaik-baik benda dalam dunia ni orang tina solihah. Nak buat macam mana kita nak menghargai. Itulah perlu pada kita kena usaha. Setiap orang ni nak tahu harga satu-satu benda, dia kena usaha belaka. Hari ni apa kita sayang pada kereta mutu, pakaian baru-baru kita sayang gosok basuh. Lipat boleh mari molek taruh. Sabun pun beli harga mahal kalau buat baju ni dah tak serik. Cahaya yang rusak. Kita sayang sebab kita boleh dengan kuamyak lambat. Kita boleh dengan susah payah. Sayang kereta mutu kita beli, kita letih buat kerja, buat rumah pun kita sayang. Semua benda kita letih kita sayang. Tapi kenapa hari ni masyarakat kita hari ni kita tak ada sayang kepada kemuliaan kita.
umat Islam tak saya pada sunnah Nabi, umat Islam tak saya pada agama. Sebab kita tak ada kita boleh dengan tak ada melalui usaha. Kita tak ada susah payah. Kita celak mata ada dah. Ya bandingnya kalau tak payah kalau kita nak fikir sungguh kita bandingkan ke benda hak kita beli sendiri dengan dapat saka dengan orang hadiah. Hak ni orang hadiah kita. Tak ada saya mana orang wim kan tak ada letih ada beli. Tapi hak kita beli sendiri hak kan murah bagi kita saya. Sebab kuacak daima tu letih. Begitu juga hari ni kita ukur mari dalam masyarakat kita ni agama ni. Kenapa kebanyakan tak ada siapa menghargai. Tak ada rasa ganu. Hukum Allah ni agama. Sunnah Nabi ni maksudnya agama lah. Tapi kebiasaan umat tak ada rasa ganu. Kalau orang cumti ataupun kita sendiri tak ada rasa terlucut lagi hidup tak ada rasa biasa. Dosa dah jadi biasa. Sunnah Nabi dah jadi tak ada harga. Buku gapo kita celak mata. Warga Islam, ibu bapa orang beriman dah, kampung orang beriman. Kita duduk le suasana orang beriman. Lepas tu gapo hak kita tengok, bahasa kata iyalah dah. Kalau tengok pakaian mudah-mudah, kalau orang Tino pakaian mudah-mudah, tak apa kenapa hidup lagu ni lama dah. Tok nenek kita pun pakaian lagu ning lah. Celak mata mari masjid pun orang azan, orang duk bel tu makna ada orang tua-tua. Kita tengok jok budak orang tua waktu tukar pergi sejik. Sebab tu tak ada pelik anak muda kita tak pergi semaya sejik pun. Sebab orang dulu lagu tu dah. Duk rasa kata ni Islam, ni agama kita dah. Seminggu sekali penuh di masjid semaya Jumaat. Tak apalah awak gambar sikit. Orang dulu duk pergi lagu ni. Setahun sekali raya puasa, raya haji penuh. Orang laki-laki, perempuan pakai cuk baru, cuci berjanguk. Suasana. Sebab tu agama ni, saudara kaum ibu muslimah, ia bukan suasana. Bukan prakpeni. Agama ni adalah perintah Allah cara Nabi. Tu agama. Kejayaan kita duk ala tu, kemuliaan kita duk ala tu. Ni nak kita semua ni menghargai agama. Nak buat macam mana kena usaha. Usaha ni, kita buat perempuan muslimah ni. Kita iklan kata 2-3 hari kemarin tu kata nak muzakarah ataupun perempuan wanita, kaum ibu. Sebab gapo ni? Apa tak rupa orang yatim di sejik Kebiasaan orang yatim ni ada tiap hari. Bahkan paling kurang seminggu sekali hari Jumaat adalah wasiat takwa. Ittaqullah. Duk kotik duk ketebah. Paling kurang duk geruk hati suruh takut ke Tuhan. Royak nasihat-nasihat cara amalan sunnah Nabi, baca ayat Quran. Dalam tu royak hukum terjemuh. Royak agama dah lah seminggu sekali. Tapi orang Tino ni sebenarnya dia kena usaha lebih pada tu lagi. Sebab agama maju, dia persen ni, sejarah dia, tarikh perawasa dia mari ingat orang Tino. Dengan pengerbanan wanita ni lah agama kita milik hari ni. Tapi hari ni putus ataupun kita panggil kukurangnya usaha agama. Sebab tu tak ada nampak harga. Anak dara tak tahu perda. Orang jatuh hak mana balik dah pun tak kena amalan masjid. Tu nak ukar mari mana nak ukar puca ni nak buat macam mana? Hak laki-laki yang balik tak kena amalan masjid, tak peduli pada masjid, tak padu masjid. Tak lain tak bukan saudara muslimah kaum ibu wanita. Meban hang lain. Kita kena hundur klik pada zaman hak tak tahu gapo tu. Zaman gapo? Zaman jahiliyah, dia panggil jahalat. Zaman orang tak ada agama. Kita bukan nak banding dengan support tu, tapi lebih kurang lah. Kehidupan ni ia lebih kurang. Hanya dia mana tak beriman, kita orang beriman. Zaman Nabi bakit tu sahabat tak beriman lagi. Duk le jahalat, jahil. Zaman kita ni celak mata beriman. Tapi amalan tu tak faham. Amalan tak ada, kasih sayang tak ada, menghargai atas iman tu tak ada. Sebab tu kalau kita rojok klik pada zaman yang ibtidah dalam Islam, cara nak ukar. Mudah kita nak ukar. Dan jalan, dia panggil jalan. Neutang witikan untuk nak care panahan, nak ukar masalah. Hak mana orang tak ada kasih agama, orang tak menghargai agama. Kita kena rojok klik.
Mana kena thoi lang. Hari ni kita galik dengan dunia, galik dengan kemajuan, lebih-lebih lagi. Akhirat ni perkara yang nak ukur tak boleh langsung dengan agama, tapi apabila kita ambil dunia tak depan ya tabang lindung akhirat. Perkara yang maha orang tino solihah, zaujatun mukminah ni, mana kita tak faham sebab kita duduk dunia ni terlindung, tertabang dengan dunia. Tak ada. Tahu sikit-sikit duk dengar orang royak, ya, tapi tak ada mana. Sebab setengah orang kita hari ni kebanyakan aksar kita sibuk dengan dunia. Sibuk dengan keperluan, sibuk dengan tanggungjawab tu, tanggungjawab ni, tak jadi sibuk. Sebab tu ulama nak bagi kita mudah nampak ni, nak buat macam mana? Kita kena hundur belakang tu baik. Cara hundur belakang ni buat macam mana? Cara hundur ni lah saya nak kecek ni. Hundur pergi siapa mana? Kau jauh, kau molek jauh ni. No. Dalam Islam hak ibtida sungguh ni. Hak ibtida dalam Islam, hak mula-mula mukaddimah Islam di zaman Nabi SAW. Kita kena hundur di kelimah pertama hak kita nak ucap Kita panggil kita orang Islam. Gapo Islam? Orang yang beriman dengan Allah. Gapo kelimah iman? La ilaha illallah. Siapa yang ucap kelimah la ilaha illallah pertama kali umat Nabi, kena undur ke situ. Kena yon lang. Kita pergi pada zaman Nabi. Siapa yang ucap kelimah? Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Orang Tina. Dengar muslimah, dengar kau ibu. Kemuliaan dalam Islam, harga akhirat nak nampak Allah guna wanita. Semaya duk jadi malah hari ni. Maya lewat-lewat. Semaya tak ada saya mana tu. Maya ratik pemuda. Orang tua jangan mana. Wairum anak-anak muda. Semaya terlucuk ratik musafir tinggal semaya lah. Tak berarti mana kalau orang tino anak muda apabila uzur bulan ni tu kak. Tak cerak mana. Bila boleh semaya. Bila cuci. Bila cemar. Tak berada mana. Tok saya ambil padu. Dengar kata perintah Allah. Orang tak semaya ni, Allah akan dia dalam neraka satu hukum. Orang tinggal semaya dengan sengaja satu waktu, dia kena diam duduk dalam neraka Jahannam satu hukum. Satu hukum riwayat kata 80 tahun. 80 tahun akhirat. Ada riwayat sehari di akhirat banding dengan dunia 1000 tahun dunia baru sehari akhirat. Bah 80 tahun. Setahun ada 360 hari lebih kurang. Cuba bayar ke 360 hari. Sehari-sehari itu 1000 tahun dunia. Berapa juta tahun orang tak semaya satu waktu kena didiami dalam neraka Jahannam. Waliyazubillah wa na'udzubillah min zalik. Tapi dia tak nampak. Dia tak ada takut mana, tak ada rasa kasih mana. Hari ni tinggal semaya. Jadi sepengah hamba lalak tak hidung gitu seka. Mari pula 2 waktu. 3 waktu. Buku gapo hari ni tak menghargai, tak apa. Inilah ulama buat kita hari ni, mana wi muzakarah kita, amalan minggu orang tino, nak wi kita hundur dengan sejarah Nabi, dengan kisah sahabat, bicarkan sifat sahabat lama-lama sekali dalam keluarga, dalam kampung kita ni. Bicarkan sifat-sifat sahabat untuk gapo? Untuk kita nak yon lang. Bukan nak yon yuk. Tidak, tak boleh yon yuk. Tapi hundur di segi ibtida dalam Islam. Hak Nabi tukar jahiliyah jadi radiyah tu Orang tino hak dihina oleh masyarakat masa tu. Orang kamu hidup-hidup. Siapa masa Nabi akik, siapa jadi raja, mulia orang tino ni. Allah mulia dalam Al-Quran. Nabi muliakan wanita. Nabi hormatkan anak tino. Hingga Allah hantar berita ni, Muhammad merayak pada umatmu semua. Keluarga mana hak akui anak tino tu. Masa ibtidak orang beci anak tino kan, bakal beci boleh anak tino kan, Islam dah. Tapi hati tak gembira mana, mari nak catung itulah. Allah kata Muhammad, iklan pada umatmu semua. Rumah mana hak akui anak tino, royak berita baik dia kata, inilah alamat seolah kata kokwam, message. Kokwam daripada Allah Ta'ala nak orang kata, hey rumah fulan bin fulan tu beranak bersalin dah baru menikah baru ni kat setahun dah ni beranak dah lah. Cik Wah dia mari cucu hamba kata ke tino mek tino ni tino ni wanita ni perempuan ni muslimah ni meban ni kawan ibu ni bahasa kita panggil mastura ni. Itu Allah royak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kau di sama bani
จงประกาศข่าวดีนี่คือข้อความจากอัลลอฮ์ message surat daripada Allah. Nak ayat kata rumah kamu adalah syurga. Harga naik dah. Bila apabila agama hidup, Nabi telah usah naik dah. Sebab itulah Allah guna wanita dalam Islam. Khadijah lah. Semaya pun guna Khadijah lah. Gerbek agama masuk harta untuk maju agama, Allah guna harta Khadijah lah. Nak oyak tarah orang tino, hak mulia dengan Nabi usah. Hari ni saya duk sebut, duk bicara, duk royak suasana ni bukan nak refer, nak kecek, nak oyak keburuk ke, tapi nak kita mikir. Kata setengah hari ni tak ada saya, tak ada menghargai anak tino. Ada kak setengah bukan semua. Tapi kebanyak ke aksar. Kalau ngak anak tino kak piye bagi sako, kena zolim belaka, duk dengar banyak orang yang duk royak pada saya. Lagu mana ni, saya tadi tanya ulama lah bab ni saya tak berani nak kecek juga. Jadi zolim banyak dengan anak tino sekarang lah ni, jadi zolim. Kalau bab hero belo pun di segi lepas-lepas, sebab ibu bapa fikir ke apa? Dia kata kalau kacau habis modal banyak atau ngaji siapa mana, dia punya besar orang masuk minta menikah tu tukar 2 tinyo ya. Dengan akad nikah tu ambil demo tu habislah hak dengan kita. Demo nak pergi tak mana, tak mali kita kedah orang, kita golok, kita betul, kita di Chaidan mana pun. Wak kita motor buka kedai mana, anak tino kita belum molek cekak, tapi dia boleh ke demo. Ikut demo tak ada hak, sakit demam pun dia tok laki tak boleh kelik, tak boleh kelik. Dia wajib taat pada suami lebih pada ibu bapa dah tok retin. Sebab tu setengah tu tak menghargai. Lepas-lepas dengan anak tino. Hak ni silap yang besar. Salah yang besar, silap yang besar. Sebab Nabi SAW iklan kata ni kokwam daripada Allah, alamat syurga. Bila? Ada syarat dia. Apabila kamu tarbiyah dia agama, pon agama. Walaupun kamu tak boleh milik masa depan. Masa depan nanti kamu tak boleh milik, tak boleh kuasa tak anak tino. Suami dia lebih kuasa. Tapi harga dia tu jannah. Siapa ada anak tino 3 orang ni syurga. Syarat dia bela dengan agama, kasih wisama dengan anak yatim. Jangan aupriap. Anak yatim ni kasih lah sebab boleh tupai. Anak tino ambil demo tak boleh tupai. Jangan zalim dengan anak tino. Kasih wisama dengan anak yatim. Lepas tu hajat agama, orang ni syurga. Sebab tu Rasulullah, kalau 2 orang pun syurga. Kalau 3 orang, kalau seorang pun syurga. Dengan muslimah. Nak oyak harga orang tino lah selit tak dalam tu. Sebab tu Nabi SAW, Allah Ta'ala wik anak tino, anak yatim, balik ke mati kecil. Anak tino, Zainab, Sadar, Fatimah binti Muhammad SAW, siapa besar kata gerbek untuk agama juga. Lepas tu Nabi tarbiyah amalan orang tino ni khas. Untuk nak jaga rumah ni, supaya jadi amalan syurga. Ia mula daripada orang tino. Kalau amalan orang tino tu tak molek, royak lah kata agama nak masuk dalam rumah tu. Sebab itu agama dalam rumah, pahami agama yang ada pada wanita. ความต้องการความโชค jizbah kandak nak belajar, nak ngaji, nak usaha pengerben ni yang ada pada wanita. Rumah mana orang tino berhajat dengan agama, gerbel untuk agama, betul rumah ni pintu syurga dah. Agama masuk dalam rumah ni. Tapi rumah mana orang tino tak peduli dengan agama, abai dia kuat tahu mana, kandak nak dengan agama, usaha tahu mana, royak supaya pintu agama katuk, rumah ni tak masuk agama. Maaf lah dia. Dia ada sejarah. Allah Ta'ala buat cerita-cerita dalam Al-Quran. Nabi Nuh AS Nabi ke? Ulul azmi lagi. Umur banyak. Bersungguh dia dengan agama kacau nak masuk dalam rumah. Berapa lama? 950 tahun. Tapi anak dia tak ada agama. Ni nak kata agama tak masuk dalam rumah Nabi Nuh. Soalan kata duduk luar, Nabi Nuh hidup royak orang. Allah sebut, Allah cerita, inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Aku royak kaumku buat agama ni Malaysia, 950 tahun. Tapi anak tak beriman.
Anak lari pada pok belaka, buku gapo sebab apa agama tak masuk dalam rumah dia. Sebab isteri dia tu tak masuk agama. Tok say pada agama. Ni nak kata, apabila orang tino tak terima agama, orang jatuh kuat, orang jatuh nok, orang jatuh bersungguh. Ya ada lah agama tu. Tapi tak masuk dalam rumah. Kuat duk luar boleh dengan kaum dia. Tapi dengan kaum pun tak kesal mana kali. Ulama kata 83 orang ya beriman. Sebab ucap daripada rumah orang agama ni, isteri dia tak ada agama. Tapi di zaman Nabi kita SAW, Allah buka agama masuk. Kita tengok dari segi keperluan, kebenar hani nak kata tak ada harga ni, Nabi menghargai orang tino lagi. Anak tino dia tak ada akal tak apa, cucu dia tak ada akal tak apa, isteri dia sendiri dapur tak wasak apa. Waktu keperluan. Tapi tak boleh jadi cucu aku tak ada agama, isteri aku tak ada agama, anak tino aku tak ada agama. Nabi besok besar pada Ali hari menikah Fatimah. Sebenarnya menikah Fatimah dengan Sayyidina Ali karamallahu wajah ni perintah daripada Allah. Orang panggil ada khamsang daripada Allah Ta'ala lah. Jibril mai, Allah Ta'ala hantar Jibril mai royak Nabi sendiri. Kata Fatimah ni nikah dengan Sayyidina Ali lah. Sebab tu orang lain masuk minta dia tak awi. Ramai juga orang masuk minta. Nabi senyap, tak kata gapo. Lepas tu duk bincang pergi mari dalam rumah tangga ni. Abdul Rahman bin Auf kata Ali, tak ada sesuai dah. Fatimah ni tak sesuai, lebih pada mu dengan orang lain tak patut. Dengan mu lah. Sepupu dengan Nabi Ali ni kan, karamallahu wajah. Ali kata aku orang miskin. Memanglah aku duduk keluarga Nabi tapi aku orang susah. Malu nak pergi minta anak Nabi ni. Abdul Rahman kata tak apa mungkin minta sudah. Orang lain Nabi senyap belaka ni. Mungkin minta, lepas tu keperluan mah kahwin ke apa aku cara. Aku cara. Ali kata tak apa Ali tu. Ni di sahabat ni pedoman hidup bagi kita. Ya ajar juga orang ada kebolehan ni kena tengok hati. Orang-orang susah dalam kampung, dalam wilayah, dalam tempat kita kadang nak nikah payah lah ni. Bagi masuk minta, boleh demon nak. Demon ni tak tahu dah kata kawan ni susah. Buat macam mana ni? Supaya tak seri fikir dengan anak dia. Tak boleh 500,000. Kawan ni kerja boleh 180 kok sehari. Tapi duit belanja 500,000. Pakai paling belakang. Tapi di masa tu walaupun Sayyidina Ali susah, tapi orang kaya, Abdul Rahman bin Auf kata tak apa, mu masuk minta. Dia kata. Tapi Nabi ya hajar, dia tak ada tok mengikut kata tarah dia tengok orang jatuh tu gagah taruh mana. Nabi sendiri menikah ni, orang duk tuduh hari ni lah Nabi menikah ramai. Sebenarnya nak ajar umat. Kalau nikah seorang kita tak boleh tahu lah Nabi nikah dengan orang miskin Nabi buat macam mana. Ada riwayat kata orang kaya tu 3 hari 3 malam makan jamu, walimah peri. Hak miskin, hak susah sikit tu, marilah kita makan mudah-mudah gitu. Hak ngah susah benar tu Nabi buat macam mana. Aku nikah ni, ada harta orang ni susah ni buat macam mana. Kakak buat roti buat makan ni, mari sini, mari rumah aku. Walimah. Iklan kata aku menikah. Nak ajar umat. Tapi hari ni dengan sebab umat jauh dengan akhirat, jauh dengan agama, kasih pada dunia, rapat pada dunia, dia nampak keburukan Nabi. Wa yauzubillah. Dulu orang Yahudi duk kecek, duk supah, duk cari suruh buat witian ni pun cari ke aib pen Nabi. Saya biasa dengar tok guru saya cerita satu kelas hak mengaji, mana Yahudi dia buat witian ni pun dia ni suruh karek cari ke aib pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Royak Nabi buruk ke apa? Hanya royak lah nyebicar Nabi bini budak, Nabi bini ramah. Sebab dia tak faham. Dia tak reti, dia tengok hak Zuhiriyah, dia tak ada tengok fikir Nabi tu. Dia korek benda ni jadi tak sebar sampai Islam dia kesal. Dengan berita ni jadi keliru. Umat Islam kecek sendiri hari ni. Wal yazubillah wa na'udzubillah. Apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah masuk, tak ada buka mulut Dengar muslimah, saya nak ayat kata Nabi utamakan agama. Nak ajar kita dan menghargai anak tino. Apabila masuk dalam rumah Nabi kata Ali, mu nak mari minta Fatimah ke? Tahu mana? Sebab apa Nabi tahu? Jibril mai ayat dah. Ali mari Allah dah. Jibril suruh
Allah Ta'ala perintah suruh ambil Fatimah ni nikah dengan Ali. Hukum dia. Apabila Ali masuk, Nabi tanya, nak mai masuk ke tak? Ali kata, ya Rasulullah, ya benar. Nabi kata apa? InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah ni apa? Nabi hajar umat ni juga. Cara nak menikah anak dara ni, anak kita anak dara. Jangan duk buat senyap-senyap, anak tak tahu mana. Dia kena royak dulu. Nabi masuk tanya Fatimah. Sebenar Jibril mai royak Muhammad, anak ni nikah dengan Ali lah. Oh, tak nak royak dah nu Jibril mari perintah Allah. Ali mari aku nikah sebab pak ni, sebab hak dia boleh nikah. Aku nikah akan dikau. Serah pada Sayyidina Ali, lepas tu royak adik Fatimah. Di rumah Sayyidina Ali, abah nikah dah ni. Akik aku ikut Ali. Dah. Nabi paling masuk, insya-Allah Nabi kata. Nabi masuk kita tanya Fatimah. Fatimah pun anak yang taat, serah pada ayah. Ali tu pergi luar rumah. Abdurrahman duk tunggu. Lah ana Ali. Abdurrahman apa ni? Ali kata, Nabi tak ada kata gapo. Tak boleh hadir. Nabi tak kata gapo langsung ke? Ali kata, Nabi kata insya-Allah. Abdurrahman kata insya-Allah Rasulullah ni memang jadi. Insya-Allah tu jadi dah. Bukan insya-Allah zaman kita lah ni, insya-Allah. Insya-Allah. Kalau Urdu panggil insya-Allah taala. Insya-Allah taala. Kalau Arab tu insya-Allah taala. Kalau tukar di bahasa Urdu, insya-Allah ta'ala. Ta'ala ni makna bahasa Urdu dia. Bahasa Melayu kata koci. Ta'ala ni koci. Insya-Allah koci. Insya-Allah tak ada ya. Ni orang Melayu kita. Kalau janji dengan apa insya-Allah, boleh cek dah. Kalau sebut insya-Allah ni tak ada. Tapi insya-Allah Nabi jadi. Abdurrahman bin Auf kata jadi dah. Jadi sungguh lah sebab Jibril suruh. Dah. Fatimah rela dengan permintaan abah dia. Apabila hari menikah Ali, siapa orang menikah? Nabi sendiri. Siapa baca ketebah? Ya kena ada orang baca ketebah nah. Ketebah daripada langit, riwayat. Suara ketebah daripada langit, baca keluarga ni, keluarga Imamul Anbiya. Nikah Ali karamallahu wajhah dengan Fatimah binti Muhammad. Tapi Nabi SAW pesan apa? Dengan ayat kata pentingnya agama lebih pada keperluan. Hari nikah Nabi kata, Ali, Fatimah ni hati aku dah. Jiwa aku, nyawa aku, kekasih. Nabi sebut habis. Kekasih aku ni sayangiku. Kalau Urdu kata, meri jaan hai, meri jigar hai, mere dil hai. Hati aku jatuh celepung, nyawa perasa segala-gala Fatimah. Ali mu jaga molek. Jangan Fatimah sayangan aku ini berasa hati. Tu pesan Nabi kepada menantu Ali karamallahu wajhah. Dengan muslimah, saya nak ayat kisah ni. Hak kita tak padu mana, tak menghargai ni. Sudah menikah Nabi hantar selalu dah. Hidup rumah tok laki Nabi tak hajar tak sekali. Saya ke anak Tina ni tak ada banding Kalau Nabi duk sambut tetamu orang ramai depan, kalau Fatimah mari ziarah, Nabi tinggal tetamu. Paling pergi pada Fatimah noh, jumpa dengan Fatimah, tinggal orang. Anak aku. Jiwa dan nyawa dan hati dan jantung segala-gala Fatimah. Tapi apabila menikah, silakan. Ngata panggil selalu tak main pera dah. Oleh ke kita dek kacau nak pera lagi, menikah dah nak pera. Hak ni jadi balas dengan menatu. Saya ke anak tak usah hidup sekali sini lah. Dia duduk lama nampak aku buat ke. Menatu malah alam menatu gitulah. Cara Nabi, lepas lagi. Lepas tu nanti tengok lek belakang bantu. Tapi berlaku atas keluarga Ali karamallahu wajhah ni dengan Fatimah ni dahsyat sekali. Banyak kisah tentang keluarga Ali ni. Hasan Hussein kuruhin. Hasan Hussein pun hak Nabi saya lebih pada gapo lagi. Kalau Nabi duduk ketebah, satu kali Nabi duduk ketebah hari Jumaat. Rukun dalam semaya Jumaat ketebah nah, 2 rakaat semaya duduk di ketebah. Tapi Hasan Hussein mari. Hasan Hussein mari tu Nabi turun atas mimbar. Ketebah tak sudah, tak ada semaya Jumaat ni. Ya semaya ya ketebah dulu kan. Kalau raya tu semaya dulu. Jumaat ketebah dulu. Tak ada cukup syarat lagi, turun mimbar.
Gapo piyo mari Rasulullah turun tak sebuah tak sudah ni. Cucu. Turun mimbar gi di pintu sejik dekat kepo anak cucu tu naik atas mimbar, Nabi sambung tebah lagi. Sampai sudah. Tengok cucu-cucu. Tengok cucu-cucu tu duk atas mimbar ketebah. Ini nak taklimi umat. Kasih ke anak lebih pada gapo. Kasih cucu lebih pada gapo. Tapi kait tengok agama mereka cerita, nak tak saya jadi panjang cerita. Gapo yang berlaku dengan Hasan Hussein dengan Fatimah ni. Hai. Nabi gizerah sekali masa tu. Hasan Hussein duduk lepas menunya alai rumah teriak. Budak lapar baik dah. Menunya balik gitulah pusing kok tu kok ni. Lepas tu Fatimah sendiri duduk tekek perut di latar duduk menerak. Nerak. Nabi tahu dah orang nerak ni sebab Nabi biasa menerak juga. Satu kali nak tidur deh. Saya nak oyak cerita capur-capur deh. Nak nampak kata pengerben ni agama ni retin. Nabi duduk tekek perut di katil, nak tidur tak boleh. Bangun cokong tak katil. Aisyah duduk tengok. Tidur tak nera. Bangun pula nerak. Hujung katil dia ada kop tiang tu Nabi gitok perut di hujung katil, Nabi holop pala turun bawah. Supaya budak duk main lah, gantung di katil, tekek di bira katil, pala turun bawah itu. Kaki duk tak katil, pala duk bawah. Aisyah kata, "Gapo ya Rasulullah, duk buat gapo ni?" Nabi kata, "Gapo dengar muslimah, Imamul Anbiya. Dengarkan ibu, dengan wanita kita duk koyak sunnah Nabi ni. Nabi tidur tak jenera buku gapo, fikir ham nego. Duk penuh dalam krongkang kecakarekan dak. Tidur tak jenera. Buat gapo duk tekek perut di bira katil, gapo Aisyah tanya, gapo duk gelisah? Wahyu kau. Ada pesan ni gapo, hukum gapo mari? Nabi kata, gapo Aisyah? Bukan gapo dak. Dalam perut aku tak ada masuk makan ni gapo lagi. 2 hari dah tak ada makan ni. Cuba kita tengok rumah Hafsah, cuba kita tengok rumah Zainab, cuba kita tengok rumah. Semua kita tengok tak ada makan ni lagi. Tak apa. Kosong dah. Kadang-kadang 3 hari tak ada makan. Nabi tak ada kata gapo pun pada isteri dia. Tak ada ngepek pun. Supaya itulah Fatimah binti Muhammad hak Nabi gizarah. Ya payah dah nampak dia menerak. Aku gapo ni anakku. Ingat deh pesan ni hari nikah dengan hari berlaku lepas pada menikah. Nabi kata gapo pada Ali, kata gapo pada Fatimah. Hai saya kata royak kisah Nabi sebab contoh nak royak kisah siapa lagi akhir zaman. Apabila siapa Fatimah gapo masalah tanya. Fatimah kata, "Abah lapar tak ada makan." Nabi akhir cucu duk gelepar teriak supaya ikan tak darat duk gelepar guling-guling lapar. Allah, susu tak ada ke? Susu metah ke? Aisyah ni makan susu metah. Hak orang hadiah. Hak kata wah tamar dengan ais juk tu. Hak tu 2 bulan berturut-turut. Ada hak susu mari selalu tak ada nak rebus, tak ada nak masak, num sot hak sungguh-sungguh. Kadang susu ni kalau duduk luar negeri Arab ni hak perah sot-sot mari tu orang rebus dulu. Orang tak makan bau, orang panggil bau. Bau kubar, bau uta, bau dia rebus tu dia lain. Tapi Rasulullah tak ada, kalau lapar tak makan lama, orang hadiah susu minum. Tak ada rebus dah. Tak ada asal ke susu metah. Tak ada. Nabi kepong cucu mari tak tangan dalam mulut. Hasan Hussein Ishak, kudrat Allah Ta'ala bagi mukjizat. Tubik susu ulama kata kok jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kenyai 2 beradik ni dia Ishak gila Ishak kenyai akik Fatimah. Nabi kata ke Fatimah gapo? Sebenarnya riwayat kata hari tu Nabi pergi dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Rasulullah bawa berjalan lagi mari sampai 2 orang kan. Ingat pada pesan ni hari menikah tu juga. Ali ni kalau tak suruh cerai, kenalah gapo-gapo. Mari minta anak aku, lok wi anak aku lapar. Tapi Nabi tak kata gapo pun. Tak ada kata Imran gitu Ali kelek kena anak aku gitu lalu cucu aku ni. Semaya ketebah Nabi tinggal, semaya Nabi tak akid kepala dalam sujud kalau Hasan Hussein naik kepala masa semaya. Sebab saya ke cucu takut jatuh. Takut hati tak senang. Budak dekat cawak dia teriak. Takut cucu teriak nak hajar umat. Boleh pegang tangan kotak tak belakang. Tapi Nabi sujud banyak masa tu riwayat. Berapa taklimi umat. Aku kasih ke anak lebih pada kamu. Hari ni kamu berasa kata mu kasih ke anak. Hai anak kecil kasih. Hai isteri kasih. Nabi kasih ke anak. Nabi kasih ke isteri. Nabi kasih ke cucu. Nabi kasih ke umat. Tapi Nabi SAW rela dengar hak rela ni, rela tengok ni. Nabi dekat anak dia Fatimah. Fatimah, sabar saja. Sabar saja.
Tak lambat laun kita akan bersama. Tak lambat laun agama hak kita duk fikir, hak abah duk usul akan masuk. Hak ni hak saya nak kata semua kesusahan tu wallahi ballahi tallahi demi untuk agama. Hak ni lah hak Nabi SAW royak pada Jibril, agama lebih pada aku. Aku lebih pada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Aku lebih pada arasy kursi syurga. Aku lebih pada Jibril, Mikail, Israfil. Aku lebih daripada sekalian makhluk alam ini. Tak ada aku, tak ada alam ini. Tak ada aku, tak ada jannat. Tak ada aku, tak ada arasy dan kursi. Tak ada aku, tak ada Jibril, Mikail. Tapi tak ada agama Allah Ta'ala tak hantar Nabi mari. Nabi kata Allah hantar aku mari demi untuk agama. Sebab tu Nabi jom tengok cucu tak ada makan, jom tengok keluarga tak ada makan. Pesan ni cirak-cirak Ali jaga cucu, jaga anakku molek, jaga anak. Kalau mungkin nak anakku membuat wik aku berasa hati, siapa buat wik aku berasa hati, orang tu buat wik Allah marah. Allah marah ke dia. Tapi berasa hati di si Rasulullah bukan tak ada makan. Nabi marah buku tak ada agama. Sebab kalau marah buku tak ada makan, Ali kena panggil kelik, Ali mu tinggal. Mu tinggal. Sebab ada kisah Abu Bakar, kita kata orang alim tak ada dah lah. Sahabat dia rapat dengan Nabi ni, ilmu cukup lah, alim. Tapi kaitan dengan agama, Abu Bakar pesan kepada Abdullah suruh cerai dengan Atikah. Sebenarnya bukan semua dibenarkan ibu bapa perintah pada anak suruh cerai mudah-mudahan lah. Tapi Abu Bakar berani minta anak dia Abdullah mu cerai. Masa tu ada takaza agama untuk satu negeri. Minta jemaah-jemaah di zaman tu. Abu Bakar putus anak dia sendiri. Tapi dia baru nikah dengan Atikah radhiyallahu anha. Tapi kita segi, Abdullah tak segi duk berlafaz, hai Atikah, aku tidur tak jenera, tak ada mu. Dengan syair bahasa Arab saya tak erti nak baca. Tak ingat atik nak lafaz lagu-lagu dia tu syair. Tapi mafhum lebih kurang Abdullah bin Abu Bakrin radhiyallahu anhuma. Dia kata, hai Atikah, aku selagi mana matahari tak habis cahaya, selagi tu aku tak habis cinta, tak habis kasih padamu. Abu Bakar dengar anak dia duk rampan-rampung, duk gapo ni kasih. Benar tak salah kasih ke isteri. Agama dan sunnah. Tengok isteri suami, tengok muka dengan kasih sayang. Agama. Tuhan apa dosa? Gurau galak isteri suami. Agama. Boleh pahala. Tapi kaitan dengan nak jaga agama, Abu Bakar tashkir, Abu Bakar minta ni. Abu Bakar kata, Abdullah, mu tinggal. Hai, tak boleh jadi. Akhir tinggal duk kau lama lagi. Duk kau jadi rampung duk jadi. Hai, duk cinta pada isteri. Tu Abu Bakar kata, rojok klik semula. Rojok gelik semula. Jadi dua-dua ni dikasih kuat pelajar. Tapi nak royak kata Abu Bakar berani. Gi ganggu ngak sebab agama, berani royak ke anak dia tu. Kata mu tinggal Atikah. Nampak terajak mu ni. Tapi tengok kuat dia tu, benda tak salah. Abu Bakar perintah tu rojok gelik semula. Tapi Imamul Anbiya, kau anak dia susah ni, Ali duduk di Yaman. Ada kata gapo, ada kata hak dia boleh kata Ali mu tinggal anakku susah itu lalu. Tapi dok Nabi tarik anak tino pula. Sebenarnya asbab Ali di Yaman agama hidup. Tapi asbab Ali gerbe di sana sebab mujahadah dan susahnya Fatimah binti Muhammad, susahnya Hasan Husain. Satu kali Nabi Gizerah juga masa tu Hasan Husain duduk tidur. Ali tidur, Fatimah tidur. Wallahu alam piye mana keluarga ni duduk tidur belaka. Apabila Nabi sampai di pintu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, cara dia pergi rumah waris, rumah anak, rumah apa je wisalah. Tapi dia tengok tak? Bukan wisalah derah dak, dia tengok wisalah kalau ada orang tidur, wisalah kau. Sekadar orang tak tidur tu bangun dengar. Bukan tu kejut habis buat duk tidur, wisalah sore duk di pintu ya. Setok duk dalam. Cara salah kena reti juga. Assalamualaikum. Orang tidur tak jaga, tak kejut. Apabila sampai tengok duk tidur, Hasan bangun. Husain tak bangun ni. Hasan bangun gapo, Hasan lapar. Nabi pun takut anak-anak lain, orang lain jaga lagi. Bawa Nabi masuk pergi nak ambil apa ni? Nak ambil Hasan tu, Fatimah bangun. Nabi kata Fatimah, tidak tak apa. Abah cara. Duduk. Fatimah pun duduk dia. Nanti Abah cara. Nabi tubik di luar, gosok kambing, susu kambing tu. Boleh segelas susu. Masuk nak wi Hasan minum. Husain bangun pula. Yang dua ni Nabi kasih belakang. Tapi Hasan bangun dulu. Nabi wi ke Hasan. Husain mari nak minta, Nabi tolak. Husain lepas belakang.
Hidup laki. Fatimah tengok Nabi tolak Husain. Fatimah tanya, "Bah, seolah kata lah panggil ayah, panggil gapo kan? Kasih ke Hasan lebih pada Husain ke?" Tidak. Sebab Hasan minta dulu. Hasan bangun dulu, wik Hasan dulu. Tapi kalau tengok rupa kok dalam riwayat rupa Hasan ni, Allah Taala buat dua orang ni ya supaya Nabi seorang, supaya pak seorang. Tapi dua-dua tu ya ada pak dengan Nabi atas tubuh badan. Kalau Hasan Allah Taala buat sekat pinggir di pusat ni antara pinggir naik sampai atas kepala, rupa supaya Nabi betul ke? Hasan Husain. Sebab hari ni orang kira keturunan Nabi yang ambil sebelah Hasan Husain ni, sebelah Fatimah. Kadang-kadang orang tak terima, tak ada gapo lah keluarga Nabi. Ya cucu Nabi dia mau nak bilas, sebenarnya dia mau bilas sebelah lek jatuh. Nabi tak ada anak jatuh. Anak jatuh mati kecil belaka, anak tino ya. Fatimah ni lah tu Hasan Husain keturunan ni ya. Jadi tersebar kok Yaman kok ni. Orang panggil keturunan Nabi. Hasan jok pinggir siapa pala ni rupa taklah buat nak pergi kok Nabi. Kalau sepuluh kita hari ni omeh pak demo ni nurung kok cewa ni ada. Hasan nak supaya cewa dia. Tapi kalau tengok di bawah di pinggir turun kaki supaya Ali. Wallahu alam. Ulama tulis dalam kitab macam tu. Tapi Husain jok pinggir siapa kaki supaya Nabi. Betul ke Rasulullah. Tapi jok pinggir ni naik siapa atas kepala supaya Ali. Sebab tu orang duk cemburu tengok ya Rasulullah kasih ke Hasan ke? Tak. Bukan rupa supaya Nabi tu Hasan sebab kasih. Nabi tunjuk keadilan dengan cucu. Hajar anak dia kata, perak anak we adil lah. Jangan lebih hok ni supaya kita ameh kita kasih lebih dak. Keadilan atas pengikut kebenaran dia bangun dulu. Lepas pada tu we pada Hasan. Lepas pada tu we pada Husain, Fatimah sendiri. Lepas tu Ali tak bangun. Nabi kata apa? Sabarlah, buat kita sabarlah. Sebab susah belaka kan tengok Allah. Tutup laki dia, abang dia, menatu dia. Duk hidup guling situ. Anak pun lapar, bangun tak ada makan, tak ada pia jamu ke keluarga ni. Nabi tahu belaka ke hidup cucu menatu anak dia ni. Tapi Nabi tak ada bimbing gapo bab makan ni, duk bimbing agama. Nabi kata sabarlah sikit lagi fak kita duk sekali lah syurga ni. Nabi tunjuk ke Ali juga di situ, Nabi tunjuk kata, "No, sorry duk hidup bucu tu." Dalam rumah yang sepi itu Nabi tunjuk fak kita ni Hasan, ni Husain, ni Fatimah, nu sore lagi duk tidur natu dia Ali karamallahu wajah. Sikit lagi kita duk sekali dalam jannah. Nabi tengok akhirat pada anak pada cucu. Kalau tengok bab susah nak terima tak leh. Tapi Nabi daya lagi. Satu kali Fatimah mari ngadu dengan Nabi teteh tak ada makan ni. Ali kata, "Hei riwayat ke ayah ke. Kita susah teruk ni." Bunyi khabar kata ada harta orang hadiah atau mal ghanimat, harta rapasan orang hadiah ke Nabi boleh kan? Ada kambing 5 ekor mari pergi minta oleh sekor tak pada. Kita sembelih makan daging gula. Buat jecoh roti, anak pergi. Saya kasih cerita apabila siapa Nabi tanya. Sebenarnya ada orang Nabi Fatimah paling Nabi mai cari. Kata Fatimah ada apa ni? Dia pun malu nak oyak anak Nabi yang malu nak minta-minta tapi dengan suami dia suruh mari atas benar ni. Abang suruh saya mari, hamba mari royak ke ayah. Bunyi khabar kata ayah ada kambing, ada hadiah. Learning di rumah tak ada makan ni. Minta sikit seekor 2. Nabi kata boleh Fatimah. Nak ambil 5 ekor selalu tapi ayah nak uwi satu benda hak mahal lagi kalau Fatimah nak hak ni pun ambil. Nak uwi pilih. Kambing 5 ekor. Keluarga ni dah harga tak ada makan ni, fakir. Dapur tak berasak seolah kata anak tak ada makan. Cucu Nabi, anak Nabi, natu Nabi, pupu Nabi duduk situ. Tapi apabila pergi minta dalam keadaan lapar. Nabi kata adik Fatimah. Boleh nak ambil 5 ekor ambil tapi ada 5 ayat. 5 patah dia panggil. Samkam. Hakam. Ni nak ayat akhirat tak pada anak dan cucu dan keluarga. Nabi fikir akhirat tu kau ibu muslimah. Nabi kata gapo Fatimah, kalau nak ambil 5 ekor gilah, tapi hak lebih baik pada 5 ekor kambing ada 5 doa. 5 hakam, 5 kelima. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Kalau ambil 5 ayat ni, 5 patah ni, 5 kata ni lebih baik pada 5 ekor kambing lagi. Fatimah kata, "Abah kalau gitu saya ambil doa ni buat klik." Klik siapa rumah? Ali tanya mana? Isteri pun royak abang. Seolah katalah. Pemah kita yang panggil gitu ke abang.
ayah suruh pilih 5 ekor utuk, 5 ekor kambing ataupun 5 ayak ni. Tapi hok ni lebih baik pada kambing. Ali kata alhamdulillah, isteri aku bijak, cerdik, pandai. Ambil hak lebih baik. Yang ni akhirat. Amal leh. Baca doa ni, baca ayat ni, ya awalal awalin, ya akhirul akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin wa ya arhamar rahim. Lebih baik pada 5 ekor kambing. Hari ni orang ada seekor kambing tu badai dah deh. Kita buat jo, buat makan dalam kampung, suti kampung boleh makan dah, buat kami maya sejik. Tapi Rasulullah kata ni lebih baik lagi. Fatimah ambil dalam keadaan lapar, Fatimah ambil amal lebih pada mal. Hak ni mal, tapi hak ni asbab zahiriah. Hakikat orang beriman, Nabi wi'a mal kepada Fatimah. Sebab tu hari ni muslimah kan ibu deh. Kita semua hari ni duduk dalam agama dah. Tapi agama supaya saya duk royak tu tak ada saya mana, sebab kita celak mata dekat dalam masjid pun orang giratik dak ratik. Muka kita tengok orang tua. Abah-abang kita duk muda lagi, tak apalah kita pelasok kot ni dulu lah. Kita pelasok kot kerja sang tanak dulu. Muka kita celak mata, oh dak orang zaman dulu pun lebih lagi zaman dulu benar, orang tua lah. Hak janggut putih, rambut hubel ging tukak. Ya pergi sore sejid seperti 3 orang dah. Kalau tak tengok musik seperti 3, muka jalan kaki 3. Tukak lagi, kokak apa sejik. Buat tengok, oh tu iya. Tunggu, nak maya zuhur ke 1, tak ada orang komat. Mari guru dia sore lagi ke, nyawa letih. Komat-komat lah, kita semaya 2 lah. Ni gambar ke. Sebab tu hari ni jadi gitu. Agama sekadar orang tua dia ke masjid. Anak muda kita tak apa, kita pelasak ke ni. Kita guna dia buat kerja. Suami kita gagah lagi, kita pelasak dia kerja. Tapi bak agama hak Nabi pelasak sahabat, pelasak anak, pelasak isteri, pelasak cucu. Untuk agama siapa kita tak ada pihak nampak sebab kita tak ada letih. Saudara dekat ibu hari ni sebab tu duk minta ni. Hari ni satu pengerben ni. Kebaikan kamu ni tak ada harga kami, saya nak perhargai tak leh. Peluang kamu sejeh hari ni mari jap pukul 2 sini ni. Saya nak bayar tak leh. Tah dunia ni tak ada harga nak bayar. Sebab Nabi kata satu saat fikir agama lebih baik pada dunia dan isi-isi. Saatan ulama tafsir 45 minit ataupun 20 minit. Hari ni kamu gerbed dah. Hari ni kamu tangguhkan segala keperluan untuk main muzakarah agama, fikir agama ni satu kebaikan. Tapi muslimah kaum ibu wanita, jangan sekat ni lah. Maksud buat majlis fikir hari ni, kita nak tekak lagi pengerben ni, nak menghidupkan suasana agama lagi. Hak saya duk belajar lah dalam ni, dan gambar share, gambar boleh tengok. Mungkin muslimah kaum ibu sini pun duk ada dah seminggu sekali. Saya ni tengok diri sendiri, keluarga sendiri pun hidup dalam suasana agama. Jok kecil lagi, saya beranak celak mata dalam pondok. Mullah baba ni dia duk mengajar lah budak-budak sikit-sikit tu, buka pondok duk mengajar. Tapi mullah ni pergi mati masa tak balik lagi. Tak tahu gapo lah. Kau dah nampak suasana orang duk semaya, budak-budak duk beg, duk main pondok biasa tengok lah, tapi bab agama tak faham. Sebab tu tak begitu sangat lah mahir dari segi agama. Tak padu mana juga. Tapi dengan ibu saya yang fikir jok masa kecil, apabila besar-besar dengan tak ada pok ni, panggil buah sikit. Ibu tu tarbiyah fikir molek, ayah mula baba ni pesan molek dah. Tapi budak dia tak takak lagi, mana duduk oleh buah sikit-sikit. Tapi ibu saya ni, dia orang tino ke. Perang tak sambung dengan orang jatuh, kuat tak ada. Tapi dengan fikir dia minta saya, minta masa. Dia ingat lagi masa tu 15-16 tahun. Nak gimana pergi minta masa start sehari lepas Isya ni, minta dengan hadis Nabi sikit. Saya pun dengar duk jauh-jauh. Mula-mula tu dia tak minta, dia baca derah we dengar. Saya duk dalam bilik tu jadi kerincai juga orang tua. Senyap start dengar dia duk baca. Fadilat semaya dia duk tekan, fadilat semaya. Dia pesan semua nak gimana pergi semaya jangan tinggal. Mek tak ada nak buat kerja ke apa, nak pergi semaya sebetul. Nak pergi semaya sekarang, dia pesan hak tu. Nak gaji pula tu, duit nak pakai berapa kot sehari nak pergi. Tapi semaya jangan tinggal. Tapi masa budak 15 dia jadi buah saing tu, sebab pot tak ada. Orang pot tak ada ni jadi pomdoi sikit lah. Masa tu yatim lagi, jadi buah besar dengan wairun dengan pot tak ada. Tapi mok fikir, baca saya nak royak banyak lagi, tapi tak perlu diceritakan kau-kau yang tak baik tu. Tapi budak moga-moga Allah maafkan. Tapi ibu baca hadis tiap malam. Akhir sekali saya ni kalau ke nak tidur tak boleh kalau tak dengar suara-suara, jadi nak berseronok tidur. Tapi apabila dengar ibu baca hadis,
slow sikit, katuk sikit dengar. Sehari demi sehari duk dengar dia baca, suara dia terbelah. Baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama katuk suara hok daya kita nak tidur, kita tidur dengan suara-suara tu. Akhir sekali senyap. Tutup. Lepas tu kau dekat masuk duduk dekat depan majlis dia dak buat. Dia tak suruh, tak paksa pun. Tapi dia baca istiqamah hari-hari. Siapa kata rapat masuk dalam majlis dia baca tiap malam. Nak pergi mana dengar dulu, buat gapo klik mari dengar dulu. Alhamdulillah lah. Mari berasa kata nak belajar, aku nak ngaji, silap banyak tak reti. Sebab hak tu dia tolak dia panggil fadilah. Semangat untuk jizbah kita nak royak kun kalama saya aku tak reti. Kelebihan semaya jemaah saya aku tangguh masjid aku tak kenal. Kalau jemaah kelebihan ambil wuduk di rumah berjalan kaki di masjid. Saya aku tak pergi saja. Nak buat macam mana masa nak belajar? Itulah orang tua. Duk ngaji dah masa tu tapi tak hadu, tak reti, tak menghargai di segi ilmu tu, tak menghargai. Lepas tu lah orang ada lagi lah ni pun orang tua mek ni tanya nak ngaji ke? Sadah ni wairung dah ni nak ngaji ke nak berumah atau nak ngaji tak erti ke apa lagi. Nak ngaji mana royak. Itulah dia buat rancangan sikit sebanyak hatta pergi mengaji. Mana hari ni boleh sikit sebanyak tak alim support orang lain. Jadi kebolehan sikit sebanyak boleh buat diri, panggil boleh buat amal, boleh jaga anak, boleh jaga isteri. Rumah saya ni, saya royak dah besar le pondok tapi tak ada hasil ilmu dengan ayah, dengan bapa sendiri, tapi saya boleh belajar plug dan tolak ni ibu. Di segi taklim harian dalam rumah. Dengan sebab ibu saya juga pergi tempat minggu tu mari nampak klik buat harian dalam rumah. Sampai hari ni alhamdulillah plug dan orang panggil tolak saya berasa nak belajar, berasa nak ngaji. Dengan baca hadis tu lah. Hak orang duk kecek hari ni lah kada cerita dongeng tak tahu mari mana. Cerita ulama dulu ya bukan hadis. Hadis ni perkataan Nabi ya. Amalan perbuatan tu. Hak ni ulama dulu gitu. Kita rasa semangat. Ulama dulu semaya ambil semaya isya dengan subuh hak tulu. Wak boleh. Khotel Quran 30 juz wak boleh. Aku paling kurang sejuh tak pada sehari. Tu belum mari. Ia panggil targhib fadail a'mal. Fadilah amal. Kadang-kadang ada hadis doa dalam tu. Tak ada apa. Imam Nawawi kata tak salah kalau guna targhib untuk fadilah. Jangan ambil untuk fatwa ya. Nak ambil wak fiqh, wak masail tak leh hak doa. Tapi hak kita nak baca untuk rajin. Hari ni buku ni je, bukan buku tak erti. Masa AP tak erti semaya. Cuba tanya oleh kampung kita. Tak ada dah lah ni orang tak erti semaya. Orang mengajar, orang ceramah, orang Facebook ada hajar belaka. Hadis sahih, hadis Bukhari, hadis Muslim, tafsir Ibnu Katsir, tafsir tu, tafsir ni. Dalam tu ada belaka. Orang ngaji orang erti belaka. Tapi apa masjid ada orang semaya? Apa orang tino koyak pakai? Apa orang jatuh zalim dengan isteri? Kenapa isteri diaka pada suami? Tak tahu kelebihan akhirat. Tak ada berasa nak. Mu kasar teruk dah ni. Silap. Mu ni langgar perkataan suami teruk dah ni. Gitu Allah ni gitu belaka. Moga makan selain tu makan. Kemajuan dunia tu tarik. Tengah ni hak gila lakon hak pesing puan-puan mia-mia tu hak tu tiru terus. Tu buat suasana lagi kehidupan umat Islam habis hari ni. Maki suami, tak peduli kecek pe suami, ya hajar gitu ya buat. Sebab hari ni tengok kalau orang cidik ya faedah. Red Muslim duk heret anak dara muslimah, orang tino pergi ke arah mana? Dia buat cerita tu. Orang tino pandai belaka cidik kena benar pada orang jatuh sudah. Jadi dayuh orang jatuh, kedebel orang tino tak bau syurga kedua-dua selalu dah. Dayus tak boleh masuk syurga orang jatuh. Dan orang tino yang mengatasi suami, yang kasar, yang deraka, yang tak taat. Saya nak oyak kisah hak tadi terlupa tinggal apa facing anak taat suami lebih pada pak. Berlaku di zaman Nabi sendiri. Seorang wanita ni suami tak ada rumah. Tapi pak dia tu jatuh sakit. Orang oyak khabar berita kata, "Hei kak weh, ayah tu sakit teruk ni." Nak buat macam mana? Abai tak ada. Yuk kata taat. Nak pergi tak boleh. Tanyalah Rasulullah buat macam mana ni ayah sakit, abai tak ada rumah. Besar payah ambil tanya abai yang besar apa? Jangan gimana nah sebelum abai kelik. Ya sebenarnya tak ada gapo ayah, tapi kelima kata jangan gimana lah. Kalau tahu masa tu nak tu tanya tak boleh. Kalau tahu kata ayah suami pun izin, bukan suami hati teh.
Tapi pesannya kata jangan gimana, tunggu. Berita yang kedua mai royak kata ayah meninggal dah. Tak ada gizerah masa sakit. Tanya pula soalan. Tolong kita tanya Rasulullah. Pesannya. Buat macam mana keluarga ayah meninggal? Lepas tu kata suami lah no. Jangan gimana sebelum suami kelak. Sabar. Ya pun sabar, tak pergi ayah mati. Siapa kata suami kelak nung? Ada orang habis tak ada rumah nak pergi, tak ada jumpa dengan ayah. Sabar dia. Gapo? Berita gembira mari pada wanita ni. Sebenarnya ayahmu ni, ayah kamu ni ada perkara salah yang tak ada nak taubat lah. Sebenarnya dia ni kena azab. Tapi dengan ada anak tino seorang ni yang taat turut perintah suami. Hari ayah sakit tak klik, hari ayah mati pun tak klik sebab dia jaga hak suami dia. Maka dengan seorang ayah yang ada anak taat pada suami ni, Allah ampun dosa ayah dia. Allah tukar. Sebenarnya ulama kata nama dia lain aku, tapi Allah tukar jadi ahli syurga sebab ada anak tino yang taat. Selera dekat ibu hari ni, enggak orang kata gila mu, enggak Allah berjuruh taruh mana. Ada orang hak jaga taat sungguh pilih kampung kena terima tak leh. Mu ni gak mengaji taruh mana, dunia maju dah lah ni taat pun. Ayah sakit, kalau tak izin tak leh. Tapi sebalik taat tu ada kebaikan kita tak faham. Allah tukar kesilapan ayah dia sebab ada anak yang solihah. Ni nak pada anak ni. Ni anak tino hak buat syurga untuk rumah tangga ni. Sebab tu ibu-ibu deh, hari ni kita nak buat suasana hak atau anak pun tak reti, kita diri pun tak faham. Nak buat macam mana nak pergi ngaji pun tua dah. Buat suasana winak lu ngaji tu ada orang mengajar kampung seminggu sekali pun tak apa dah. Tapi ngaji orang tino ni sebenarnya tanggungjawab orang jatuh. Masa dulu Nabi hajar orang jatuh sahabat semua paling kurang boleh hajar fardu ain pada isteri. Pahala ni hak tak reti pun betul ngaji lah sikit fardu ain bab semaya bab apa ni. Jaga isteri sendiri. Zaman dulu ngaji mana? Ngaji masjid. Sudah ngaji masjid klik hajar isteri dan anak di rumah. Sebab tu masa tu orang jahil pergi sejid acak-acak jadi alim. Ulek-alik anak dia jadi hafiz di rumah. Isteri dia jadi solihah, jadi orang yang beragama. Sebab suami yang bertanggungjawab atas tanggungjawab orang tino tanggungjawab atas siti nanti dia dengan suami dan bela anak cara agama. Sebab tu tumbuh hafiz-hafiz dalam rumah ya. Ngaji mana madrasah tak ada zaman dulu. Tubik hafizah mari mana? Mak tu hajar anak sampai ingat Quran. Hak jatuh tu bersungguh pergi mengaji dengan Nabi, ingat ngapa Rasulullah royak, hafal kalamullah, hafal wahyu hak Allah Taala hantar Jibril meroyak, kelik hajar anak, kelik hajar isteri, tu tumbuh hafizah. Tumbuh alimah, tumbuh dai dan daiyah, sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Zaman kita memanglah jauh 1000 tahun. Tapi yang kelek kabut yang berlaku tu memanglah tak ada pelik ni. Tapi kita tak boleh lock sebab tak ada pelik. Dosa dah jadi biasa lah. Kita kena usaha. Sebab tu kandak hari ni kan, seminggu sekali lah kampung kita kena ada taklim wanita. Untuk belajar mengajar untuk orang tino. Sebab apa? Nak harap kau orang jatuh dalam rumah saja tak ada dah. Kadang orang jatuh sendiri pun tak padu pada masjid. Sebab palang orang jatuh duduk di orang tino tu tolak orang jatuh. Sebab hari ni dengan izin suami, dengan suami pergi hantar tempat peripunan seminggu sekali, gendong mutu pergi hantar, gendong mutu pergi ambil. Katakanlah tempat kita ni ambil izin, tak apa, pergi sendiri. Tapi tak hendak jugalah tak comel mana. Kalau turut perintah sungguh, di zaman orang tua kita dulu buat tertib ni untuk seri berlaku fitnah, suami kena gendong isteri pergi dengar agama. Lepas tu tunggu situ, ambil wak kelik. Jangan lepas hidup kecek, hidup berjual, hidup menego, hidup mengupak rata tak boleh. Hari ni tinggal susunnya tertib hak anak orang tua kanak, sebab itulah timbul mengupak. Sebab tu setengah orang jaga-jaga sogi musagi. Ada seorang tu pergi dengan taklim minggu Klik mari tanya abang abang lock pergi sendiri. Klik tanya abang dia. Abang, dengar orang duk kecek tempat pergi tempat dengar taklim dengan hadis ni. Dengar kecek kata abang dia tu bining. Kata bining dia tu hak nombor 2 tu Abang dia dengar la ilaha illallah. Mungkin dengar hadis kan mungkin duk mengupak hau Mu tak sahgi kalau gitu kak. Silap apa silap itu ya dah ni. Sebab tak pergi hantar, tak tunggu ambil buat kelik, tak hajar le rumah. Giduk kecek hatuk laki hok nu pun sedih, hok duk dalam tu majlis tu dengar juga. Abang mu dengar sampai kata duk hadap kok nu Jadi bala keluarga ni padahal dia mau hidup menego suku Saka.
Hok pasien dengar berita angin kok mana kecek hak keluarga ni, kecek hak tok laki orang ni. Jadi pecah orang pergi nak mengaji agama, klik mengupak. Selakoh lari tertib hak ulama nak, sebab tu ada orang tanya tertib muslimah ni, tertib minggu, tertib mastura, tertib kita hak dak buat ni lah. Di Pakistan dia kering kalau khilaf dengan sunnah Nabi ni. Dia tak boleh main langsung. Tapi ada juga bid'ah hasanah tu. Orang ambil lah tertib mastura ni, kita tanya Mufti Taqi Usmani, mana mufti panggil di Pakistan Mufti Azam. Hak besar lah duk fatwa le Pakistan, kalau bab fatwa dia ni tak ukar dah. Ulama lain kadang-kadang ubah fatwa tu, ubah fatwa ni. Dia fatwa pakai hati. Ambil tertib wanita, kita tanya Mufti Taqi Usmani. Damat barakatuhu ada lagi. Sekarang dia ada lagi. Lahano orang tino duk ripau ni. Lahano orang tino duk gerakkan tahrikul iman, duk keluar mastura, duk giduk rumah orang. Dia pun nak jawab sesuai, nak ngaji juga. Kita duk medan ni, kita jawab ha medan orang lain tak berani. Tu bukan orang panggil alim. Panggil gaduh. Tak tahu gapo jawab gitu. Oh, puak bid'ah, puak sesat. Tu gaduh orang panggil pakai nafsu. Ulama yang sebenar nak tubik fatwa, nak royak hukum, ya siksa. Mastura ni cara mana? Nak tubik ni kena ada suami. Kena pergi dengan suami. Lepas tu kena jaga perdah. Rumah nak pergi duduk ni, tak ada orang jatuh. Kalau rumah besar tak apa, becek suku. Ada tabir. Tempat jemur kain dalam tu. Tempat bilik mandi tak ada mana lindung dengan sorok, dengan gapo perdah. Boleh duduk situ. Orang jatuh kena pergi duduk sejik, tak boleh kelip mai capu gau. Hanya orang tino duduk dalam tu. Baru boleh. Tak cukup syarat ni tak boleh duduk. Banyaklah tertib dia. Mana maksud saya nak oyak kata jawab Mufti Taqi Usmani, dia kata selagi mana mastura wanita muslimah ni duk guna kringkrat dalam tertib undang-undang wanita, kita nak kata gapo tak boleh, sebab dalam tu ada sakat teh, ada jaga yang sempurna. Usul wanita siap dalam tu. Supaya kita nak beripung ni. Sekat sakat teh dia orang jatuh kena jaga macam mana. Hok ni beripungnya ni. Pakai tak jaga. Siapa nak mari boleh berlaku. Le dengan bayar bukan keluar. Kalau keluar mastura ni, ya ada syarat hak nak la'iyat on. Orang panggil nazuk. La'iyat on. Kalau tak cukup syarat, tak pasti keluar. Bukan wajib kali. Tak usah keluar. Ulama kata kalau tak cukup syarat. Sebab bahaya nak jadi fitnah. Kena ada tertib susun ni. Bukan gabung fikir tak apa rumah kita. Sepupu kita, apa ke dia, anak dia umur 15 tahun. Kita dulu duk saing, apa ke dia. Kena tertib. Tak payah hak ni. Lebih baik duduk rumah lah. Tapi kalau syarat turut tertib susun ni, hak ulama melalui musyawarah tu. Hak tu Mufti Taqi Usmani kata, nak kata gapo tak boleh. Suruh ke dia. Tapi kena tertib bila tak boleh. Tapi mari dengar bayar, dengar ceramah, dengar muzakarah tak apa. Sebab untuk nak belajar. Hak ni mari orang pasal mana pun. Sebab dia kadang-kadang setengah orang tu tak biasa pakai kelubung. Lepas tu dia kata nak pergi dengar, nak pakai kelubung. Baik ku suruh dengar. Sore cabut kejauh. Tapi kalau kita tak apa berlaku, mari dengar. Paling kurang yang masuk iman, masuk ilmu, dia boleh berubah. Kerpus hari Tok Guru saya pergi di Fransik. Iklan kata nak muzakarah muslimah. Ramai orang pakat mari. Ada hak Saidia, ada hak seluar pandau. Europe ke. Tak apa berlaku. Tapi orang jatuh tak ambil lah. Tak boleh tengok lah peripun tu. Dia kecek akhirat, kecek harga orang tino. Maka orang tino, hak tangis kerak, hak Saidia, hak tak ada kelubung. Tok saya tubik. Duk lah tu, minta kat tuan rumah atau tolong ambil pakaian. Aku malu. Aku dengar dah atok retina harga mahal. Aku tak murah dah diri aku. Siapa kata abang mari duk tunggu luar tu tak cer tengok pakaian dah berubah masa sejer 2 je. Ni masalah hari ni kita jangan spek deh. Orang mari beripun, mari dengar kita buat peripun ni tak leh minggu tak apa berlaku. Kru ajar po payabang wik sewakong gapalah jadi tok nebek tok umene mari duk kali. Tapi apabila kita nak gerak hak dari segi jemaah, orang panggil hak nu tak sekecek lah, hak nu suku, hidayah dia suku. Hari ni saya nak peripun ni nak royak harga kamu muslimah. Paling kurang kita nak menghargai anak tino, nak menghargai kita, nak kasih pada amal deh. Baca hadis dalam rumah ataupun paling kurang seminggu sekali dalam kampung kita ni, tak boleh minggu weh. Orang panggil belajar untuk muslimah minggu weh. Saya nak sebut taklim pun tak berani. Dia taklim demo nampak dakwah mastura halu ya dipuak suku ah, puak demo kita dak belajar ni fardu ain wajib setiap mukallaf, setiap muslimin dan muslimah. Tu nak majlis belajar mengajar ni. Tapi kita orang tak mahir di segi fiqh, segi gapo ni tak erti banyak. Kita muzakarah fardhu amal.
Anak ngaji lagi, hak tu hantar anak pergi mengaji di pondok di mana universiti untuk tambah ilmu agama dari segi masail. Supaya saya ni ibu saya baca fadail. Ada tu sing ngaji dah masa tu duk buah, duk saing pasing ada mutu sutir kak. Main dengan mutu tak pada gapo, tapi ibu nak kata gapo, pok dia tak ada dah. Kata mengepek-ngepek kecil hati. Pakai ambil fadail baca tiap malam. Sayup ni. Saya payah dengar sekali lah masa budak ni. Orang daicai anak tok guru lagi. Tapi pok mati. Besar lagi dengan daicai. Tapi mak kata baca. Mari dengar. Tak angin mula-mula tu. Baca jauh-jauh. Ya baca derah. Masuk cak. Masuk lelingo. Masuk hati. Semaya. Azak gitu. Azak gini. Fadilah. Siapa kesok sikit-sikit. Bukan kesok tak yukuk tu. Kisuk panggil. Kayap. Duk dalam majlis. Siapa berasa tolak belah hati atau aku kena ngaji. Aku nak ngaji, kena belajar. Sikit sebanyak yang saya boleh dengan ibu saya baca fardhu amal. Sebab tu deh, hari ni nak mula ibu-ibu. Kampung kita padai pun panggil padai sengit deh. Ada asasilah gapo tak tahu sini tapi saya biasa mari boleh belum yang berlaku wikrip ni saya mari ramai orang tino di segi berhajat dengan agama. Saya yakin sini ni kalau kita orang tino semangat jizbah lagi, tekad pengerban ni minggu we kita kalau ramai sangat tu kita buat jadi 2 cut bagi zone tu zone ni. Peripun ni jangan ramai sangat. Lepas tu hak nak sungguhnya setiap buah rumah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mula daripada rumah sendiri. Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, anak dia Fatimah binti Muhammad, isteri dia Aisyah radhiyallahu anha. Mana keluarga Nabi mula dengan belajar hak Nabi hajar kan. Hingga Fatimah ni tarbiyah Hasan Husain, Khadijatul Kubra tarbiyah Fatimah hingga masa budak lagi jadi pembatu dalam Islam. Hari ni kita nak rumah kita syurga kan, jangan lupa orang tino nak bawa agama. Pitu agama masuk dalam rumah orang tino. Kamulah muslimah kan ibu. Sekadar ni saja saya muzakarah ni, banyak lagi cerita-cerita teteh harga. Saya rasa di sini ni saya mari 2 kali dah untuk muzakarah wanita. Sikit yang kita teken pengerban ni. Zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi. Sokonglah anak-anak di segi iman, suami kita di segi usaha iman, tahrikul iman. Hari ni jemaah ada di masjid kita. Kalau comel ke abai kita bersemayam jemaah di masjid, ada muzakarah di masjid. Lepas tu seminggu sekali tak hari lah. Mungkin ada dah sini ni. Jaga istiqamah. Duk kacau wayak honoknya, kamu wanita muslimah setiap buah rumah muzakarah dengan anak-anak tetap agama. Hajar anak ngaji Quran, hajar anak sunnah Nabi, hajar anak-anak doa masnun, hajar anak-anak taat kasih saya pada ibu. Nak buat macam mana we anak kasih, kita kena kasih ke anak. Nabi kata akrimu auladakum. Hormat, menghargai, ikram, kasih sayang kepada aulad zuriat anak-anak kamu, baru satu hari anak akan hormat pada kita. Jangan pakai rabuk takhok, rabuk keru, rabuk pun ni panggil mai riau memang Nabi benarkan pakai dengan anak. Tapi tak ada hadis Nabi pukul anak dan cucu. Nabi pakai amalan dan akhlak tunjuk. Hari ni ibu-ibu jarang sangat kita nak pakai akhlak dan amalan. Kadang pok tak semaya nak paksa anak suruh semaya. Pok tak ada pergi masjid paksa bini suruh jaga agama. Tak boleh hadis. Hari ni kita nak pada anak beragama, kita kena tunjuk amalan agama. Nabi semaya dalam rumah, Fatimah semaya awal waktu. Hai Khadijah gerbe untuk agama, anak lalu jadi orang gerbe. Fatimah tak ada dah lah hak Nabi saya, tapi gerbe agama Fatimah siapa kuh keringat saya nak cerita ni. Nabi rasa tahu mana anak dia susah, tapi Nabi rela sabar Fatimah, sabar. Satu hari kita bersama dalam jannah. Satu hari agama kita duk letih ni akan termasuk dalam setiap buah rumah. Hari ni siapa di Yala, hari ni siapa di Fatani Darussalam, hari ni siapa di Syria, hari ni siapa di Jordan, hari ni siapa di Yaman, hari ni siapa di Tanin Narojala. Asal tak ada. Sah kata Madinah, Mekah pun tak ada agama. Tapi pengerbannya sahabat-sahabiah, Imamul Anbiya, keluarga Nabi, Khadijah, Fatimah, Aisyah, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhunna, telah kurban. Hari ni kita milik agama. Tapi beza sikit yo. Kita tak sayang, kita tak kasih dan tak sepenuh perintah Allah sunnah Nabi. Kita nak hak sepenuh kan? Rumah sepenuh, suami nak hak sepenuh, isteri nak sepenuh, anak yang sepenuh, kenderaan sepenuh, pakaian sepenuh, makan sempurna. Lepas tu nak win nak sebenarnya, kena susah payah, kena letih, kena kacau, kena gerbek, kena mujahadah. Begitulah agama oleh anak-anak keluarga, kita kena usaha. Salah satu daripada media usaha ni lah taklim minggu dan taklim hari ya dalam rumah sendiri. Moga-moga niat dia saya nak minta taruh tu ya, tak ada nak minta gapo dengan kau ibu. Bagi semangat pada anak ngaji agama, bagi jizbah pada suami untuk jaga amalan masjid, dan kita sendiri taat kepada suami, tarbiyah anak, kasih sayang, taat pada kita dan dengan agama sunnah Nabi, perintah Allah. Moga-moga sekadar ni saja untuk muzakarah. Saya nak tupai tangan kamu, tupai amin kamu yang mujahadah pada hari ini sejar dekat 2 jam, yang mana saya muzakarah kamu sanggup korbankan keperluan kerja buat untuk mari dengar muzakarah hari ini. Moga Allah bagi kebaikan kepada kamu dan jadi asbab untuk umat suhalam. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka alut taqwa wal maghfirah. Ya Allah, kami semua kecek peku mu dengar ya Allah. Aku tak kuasa nak bagi faham semua hak mu dengar ya Allah. Utama kali we masuklah hati sunubariku, tumbuh lagi hidup pas sendiri sebab aku takut ya Allah. Ada riwayat orang yang kena tendai masuk neraka kali mula-mula di akhirat, orang yang bikin agama pada orang lain, orang yang ceramah, orang yang bayar agama pada orang lain tapi tak ada lagi hidup pe. Oh Allah, banyak kara aku kecek tak ada lagi hidup pe. Maksud aku rujuk pada hatiku sendiri. Oh Allah, kamil akmal mukammal, kecek pe aku ni bertumbuh lagi hidup pe aku sendiri dan jadi asbab hidayah pada pendengar semua ya Allah. Lebih lagi muslimah wanita duk tak ada tangis, memang mereka gerbai ya Allah. Memang mereka hendak dengan anak-anak supaya beragama soleh solihah dan hidayah hafidah hafizah. Bagilah pada anak-anak kami semua ya Allah. Ya Allah, keluarga kami ya Allah tak sebenar banyak kara lagi supaya duk tak ada tangan lebih kurang ya Allah. Beki belum mati ya Allah. Bagi kebaikan pada suami semua, pada isteri semua duk tak ada tangan ya Allah. Lebih lagi anak-anak muda di akhir zaman ni ya Allah. Aku takut Nabi aku sebut, Nabi aku bagi tahu agama kal alamat kiamat akan timbullah anak jatuh hormat saya lebih pada pok. Alamat kiamat akan timbullah rumah lai kampung lai wilayah anak tina wah ngamuk. Oh Allah, aku tengok dengan mata, aku dengar dengan telinga. Hari ni aku telah sampat anak deraka. Aku telah rasa anak tak ngaku pok, tak ngaku mak. Oh Allah, telah berlaku dalam negeriku, telah berlaku dalam suasana kami ya Allah. Selamatkan anak-anak kami semua ni ya Allah. Ya Allah, dak kamu ya atamu kasih kepada hamba lebih pada anak, lebih pada ibu kasih pada anak. Meme ibu-ibu semua kasih pada anak ya Allah. Tapi kalau anak kasar, gapo nak jadi di akhirat esok? Mu tak jam hamba-Mu ya Allah sebagai seorang dikena diazab, Nabi tak jam umat-Mu telah dibinasakan ya Allah. Tapi dengan keralik pe kami ya Allah, dengan ralik kami, dengan kemajuan dunia, dengan ujian dan syaitan dan nafsu, kami tak pandai nak jaga. Oh Allah, jaga fak kami semua, jaga adik-adik kami, jaga muslimin dan muslimat, jaga anak muda kami, jaga ya wacun, jaga pemimpin. Oh Allah, jaga umat Nabi walaupun mereka tak ada email lagi ya Allah. Apa salahnya mu bagi email, moga-moga mereka dapat selamat di akhirat. Dan jagalah email-email hak mu bagi dah orang beri email semua ya Allah. Hak mulia, hak mahal ni mu bagi dah ya Allah. Tetaplah email mereka, ikhlas dah email mereka, yakinlah email mereka. Dan aku juga ya Allah, hari ni aku kecek email nak email, aku kecek sunnah Nabi nak mukamal lagi hidup aku kecek semua agama ya Allah. Aku tak sepenuh, aku belum sempurna, tapi aku nak yang sempurna itu masuk lagi hidup dan jadi asbab hidayah untuk umat seluruh dunia. Ya Arhamar Rahimin, ya Awalal Awalin, ya Akhiral Akhirin, ya Dzal Quwwatil Matin, ya Rahimal Masakin wa ya Arhamar Rahimin, ya Mukallibal Qulub sabbit qulubana ala dinik, ya Musarrifal Qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, mu dengar kecek pe, mu nampak pipune, mu tahu keadaan ya Allah. Pimpinlah kami yang lemah ini, pimpinlah muslimah kami yang tak ada harga di akhir zaman ni. Maaf ya Allah, maaf pada puak kami semua, maaf pada wanita. Bukan mereka tak tahu, mereka lemah, kami juga lemah ya Allah. Anak muda bertabur dalam negeri kami, wilayah kami jauh dengan perdah. Wairun pemuda jauh dengan semayat, bahkan kasar dengan ibu bapa ya Allah. Masa sahabat dulu tak apalah, Nabi ada, Imamul Anbiya ada, Sayyidul Mursalin ada, Habibullah ada. Mereka teri ibu boleh maaf. Zaman sekarang aku tengok dengan mata kasar, ibu titik air mata kerana anak. Aku dengar, aku tengok, aku berjumpa suami serabut kerana isteri yang deraka, yang tak taat. Oh Allah, gapo nak jadi di akhirat nanti kalau ada dalam masyarakat kami ini ya Allah. Jaga kami, jaga isteri kami, jaga anak kami, jaga ayah ibu kami, jaga sayang kami, jaga adik-adik kami, jaga ini umat. Oh Allah, oh Rahman, oh Rahim, oh Karim, mu dengar, mu nampak, mu tahu. Ambil puak kami semua jadi kerasih Engkau, da'iyah Engkau. Mari bersama jadi hak kami ya Allah. Seperti mana mu jaga sahabat, jaga Nabi dulu. Oh Allah, mu jaga Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari, mu jaga Nabi Ibrahim dalam api, mu jaga Imamul Anbiya dalam gua. Oh Allah, jaga anak muda kami, jaga anak dara wilayah kami, jaga ulama kami, jaga ibu bapa kami, jaga muslimah kami, jaga diri kami ya Allah. Jaga Mekah, jaga Madinah, jaga Fatani Darussalam, jaga bandar jalan kami, jaga negara kami, jaga negeri kami, jaga orang beriman semua ya Allah. Padai berlakulah ya Allah, anak muda tak ada harga tu orang duk sepak ya Allah, kembali izzat semula ya Allah. Anak dara orang duk koyak pakaian dalam wilayah kami ya Allah, bagi kemuliaan semula.
Dengan silap kami kita siapa. Dengan silap kami tak bagi amalan dengan keluarga mereka. Ya Allah, hari ni tak kata siapa. Ayah ibu pun tak titik air mata, anak tak semaya. Ayah ibu pun tak menangis, anak tak tutup aurat. Oh Allah, maaf pada ayah ibu semua, maaf pada kami, maaf pada ulama, maaf pada pemuda, maaf pada umat ni ya Allah. Oh Allah, oh Rahman, oh Rahim, kesian belah pada zaman kami jangan Nabi 1000 tahun ni ya Allah. Jangan jadi sediwara lagi, jangan jadi permainan lagi, jangan jadi plastik dan bola seolah-olah orang sepak orang koyok pakai main ya Allah. Hari tu mu jaga Mekah, jaga Madinah, jaga Fatani, jaga ya Allah, jaga Naratiwa, jaga Krabi, jaga Malaysia, jaga Indonesia, jaga segala-gala dunia ni muslimin muslimat. Kalau ada kezaliman mu bagi hidayah, apa ruginya ya Allah. Nabi minta hidayah kepada Hindun Wahsy, Nabi minta maghfirah kepada Utbah bin Abi Waqqas. Aku nak minta kata ya Allah, orang ada kata aku, ada setuduh aku, maaf ya Allah. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, fa innahum la ya'lamun. Ya tak tahu, aku lebih lagi tak tahu ya Allah. Maaf aku, maaf semua orang suka buruk, orang kata, orang benci, orang tuduh. Tak apa ya Allah, mu jangan benci, orang nak benci tak apa, orang nak kata tak apa. Jangan Nabi tak ngaku umat ya Allah. Hari ni aku tak ada masa dengan anak dengan ibu yang tua. Aku dah belajar agama, tapi kalau mu tak buat kira, aku nak duduk mana? Dunia aku berpisah dah, akhirat aku tak ada masa nak duduk dengan anak isteri. Ya Allah, akulah yang lebih rugi sekali. Ya Allah, moga-moga jangan masuk fak kami lah kalau orang yang rugi. Ya Allah, jangan masuk anak isteri kami orang rugi, jangan masuk ibu bapa kami orang yang rugi. Oh Allah, terima permintaan aku gini. Memang aku cema, aku jahil, aku orang berdosa, aku orang tak reti. Tapi majlis aku ada orang tino gerbel, orang tino salihah, ada budak cuci maksum, ada alimah, ada hafizah, ada orang letih dengan agama, ada isteri yang sabar, ada isteri yang taat, ada wanita yang kurban mengandung, padai mengandung 9 bulan je, tak bila susu 2 tahun lagi, tak bila bercara anak sampai balik lagi. Ya Allah, wanita macam ni ada majlis kami duk tak ada tangan. Kabullah permintaan aku hari ni ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum.